Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, berkaitan dengan cerita kedai kopi, cerita kedai kopi daripada pembangkang. Kenapa saya cakap cerita kedai kopi? Mereka berkata bersedia untuk menghadapi pilihan raya mengejut pada penghujung tahun ini. Saya berpikirlah, kalaulah pilihan raya umum mengejut diadakan pada penghujung tahun ini, agak-agak siapa yang akan menang nanti? Yakinkah pembangkang? Yakinkah Perikatan Nasional untuk tumbangkan Anwar? Saudara-saudara, kita dapat lihat hubungan yang baik di dalam kerajaan hari ini, terutamanya PHBN. Dan pada akhirnya spekulasi berkaitan dengan pilihan raya umum hujung tahun. Menurut Wan Rosdi, ini satu tamparan padu kepada Bersatu. Spekulasi PRU hujung tahun tanda Bersatu habis modal, kata Wan Rosdi. Naib Presiden UMNO Wan Rosdi Wan Ismail menganggap spekulasi yang dimulakan pemimpin Bersatu mengatakan PRU mengejut kemungkinan diadakan hujung tahun ini menunjukkan parti itu sudah kehabisan modal. Kalau betul-betul kehabisan modal, kalau taksub sangat nak terjadi kerajaan, apa kata coba sokong Anwar pula. Macam mana kejadiannya nanti? Bagaimana kalau Muhyiddin membawa Bersatu menyokong Anwar Ibrahim, ataupun mungkin ada lagi ahli parlimen, wakil rakyat Bersatu ataupun Perikatan Nasional akan menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim sebab mereka tidak dapat tumbangkan Anwar Ibrahim pada penghujung tahun ini. Menteri Besar Pahang juga menggambarkan dakwaan itu hanya persepsi untuk menyebabkan pihak lain kelam kabut. Itu kerja dialah. Dia suka buat persepsi supaya orang kelam kabut. Sampai pemikiran pun tak boleh fokus pada kerja-kerja. Tapi bagi kami terus buat kerja seperti biasa. Dia tak ada modal. Apa yang dia rasa teringat nak cakap, dia cakaplah, kata Menteri Besar Pahang. Terdahulu, Wan Rosdi merasmikan Konvensyen Muafakat Felda Pahang di Auditorium RTM Pahang. Sebelum ini, Setiausaha Agung Bersatu Muhammad Azmin Ali menerusi hantaran di Facebook pada 8 Februari membayangkan kemungkinan berlaku PRU mengejut tahun ini. Katanya, perkara itu antara yang ditegaskan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang meminta semua jentera parti digerakkan segera. Muhyiddin juga, kata Azmin, mengeluarkan arahan supaya audit kekuatan jentera Bersatu dimulakan di semua negeri, khususnya kawasan tumpuan parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Persoalannya, beberapa pemimpin di dalam Bersatu pun ada masalah sekarang. Macam mana pula mereka berjaya untuk tumbangkan Anwar? Adakah mereka mempunyai formula untuk tumbangkan Anwar, sedangkan beberapa kepimpinan di dalam Bersatu kini terlibat dengan beberapa isu rasuah? Jadi saudara-saudara yang saya hormati, agak-agaknya kalau penghujung tahun ini ada PRU, siapa agaknya calon PM daripada Bersatu PN? Adakah Azmin Ali, Hamzah Zainuddin ataupun Muhyiddin Yassin? Tapi kena ingat, PAS pun kita dapat lihat juga mahu menghantar calon Perdana Menteri. Mungkin juga PAS setelah ada beberapa desakan yang berkata PAS mesti berani menunjukkan bahwa mereka yang sepatutnya mengetuai Perikatan Nasional. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, siapapun juga yang menjadi Perdana Menteri, siapapun juga yang menjadi kerajaan, sudah pasti ada beberapa isu yang ataupun keputusan yang dibuat oleh kerajaan dan Perdana Menteri. Pasti ada beberapa kepemimpinan di dalam kerajaan
yang tidak setuju. Ah, dan pada akhirnya, kalau satu kerajaan itu telah membuat satu keputusan yang tidak dipersetujui oleh ramai pemimpin di dalam kerajaan, beliau berisiko untuk kehilangan sokongan. Nah, bercakap tentang kehilangan sokongan, ada satu keputusan Perdana Menteri yang telah menjadi sebutan, yang ditolak oleh dua bekas Perdana Menteri. Dua bekas PM tolak cadangan naik taraf elektrik. Dua bekas Perdana Menteri menolak penjelasan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menyatakan kenaikan tarif elektrik kepada industri dan golongan berpendapatan tinggi tidak akan menjejaskan 85% isi rumah golongan rakyat biasa. Ismail Sabri Yaakob, BN Bera, menegaskan kenyataan tersebut tidak mencerminkan keadaan sebenar kerana kenaikan tarif tetap akan memberi kesan kepada pengguna. Kerajaan juga menyatakan bahawa kenaikan ini hanya melibatkan kira-kira 15% golongan maha kaya dan industri. Namun saya ingin tegaskan lumrahnya, kenaikan tarif elektrik ini akan menyebabkan kos pengeluaran meningkat dan seterusnya dipindahkan kepada pengguna yang juga terdiri daripada 85% isi rumah tersebut, katanya ketika membahaskan Tita Diraja di Dewan Rakyat. Terdahulu Anwar menjelaskan kenaikan tarif elektrik hanya akan melibatkan pengguna industri dan golongan maha kaya, serta menegaskan majoriti rakyat tidak akan terkesan. Ismail Sabri turut membandingkan kadar kenaikan tarif elektrik sejak 2015 hingga 2022. Seterusnya pula saudara-saudara, Muhyiddin Yassin, PN Pago, dalam perbahasannya turut bersetuju kenaikan tarif elektrik akan memberi kesan kepada rakyat secara keseluruhan. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba Ismail Sabri, antara salah satu ikon UMNO dan BN yang besar, dan juga pernah menjadi Perdana Menteri, sudah pasti pengaruh Ismail Sabri luas di dalam UMNO dan Barisan Nasional. Bagaimana kalau tiba-tiba Ismail Sabri tidak lagi mahu menyokong kerajaan, tidak lagi mahu menyokong Anwar Ibrahim, dan membawa kem beliau untuk keluar daripada kerajaan, contohlah. Dan mungkin juga adakah perkara ataupun langkah untuk tumbangkan kerajaan, mungkin gabungan kuasa bekas Perdana Menteri. Sebelum ini ada kata Najib, Mahathir dan Muhyiddin bergabung. Bagaimana pula dengan tambahan Ismail Sabri Yaakob? Adakah gabungan ini boleh menjatuhkan Anwar Ibrahim? Itu persoalan paling utamanya. Tapi saudara-saudara, kenapa nak jatuhkan kerajaan hari ini kan? Kita tunggulah PN ke-16 nanti. Apa komen Anda?